Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala, talbis iblis atas sufi yang tidak menghargai kitab. Dalam teks Arab dia sebut fi dafnihim kutubul ilm wa ilqaiha fil ma'. Sebahagian mereka dia pergi tanang terus kitab-kitab ni. Yang dimaksudkan kitab-kitab ni kitab-kitab hadis yang menjadi pengajian dia orang. Sebab apa dia buat gitu? Sebab seolah-olah bagi dia menghalang untuk dia beramal. Dia faham lagu tu. Disibukkan dengan ngaji kitab, tulis hadis yang baru ni, jadi tak beramal dia kira. Dia tak sedar pun. Sedangkan kita ngaji ilmu ni termasuk dalam semula amal sebenarnya. Tapi bagi dia seolah sebagai penghalang. Lalu oleh kerana itu tindakan dia buang tu kitab ni, sama ada dia tanam kitab-kitab dia ataupun dia campur ke laut. Dan ini benda ni berlaku berdasarkan apa yang dinakalkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab dia kita ni. Penulis berkata, itu Imam Ibn Jauzi, sekelompok sufi menyibukkan diri dengan mencatat ilmu awalnya. Dia belajar, pakai kat awal dia belajar, dia dengar, dia mengaji hadis. Namun iblis kemudian mendatangi dan mengelabui mereka dengan licik. Tujuan utama ilmu adalah mengamalkannya. Akhirnya mereka memendam kitab-kitab yang telah ditulis itu. Mendam ni makna dia tanang. Kau surat 399. Kau anak lah. 399. Hak dia ngaji dah, dia kumpul hadis, dia berasa seolah benda ni menghalang daripada dia beramal, dia mendekatkan diri kepada Allah. Ni betul-betul tipu daya iblis terhadap sebahagian golongan ni tak. Sedangkan kita kata dengan ilmu ni lah yang menyelamatkan kita daripada kejahilan, dengan ilmu ni juga yang membebaskan kita daripada kesesatan. Tanpa ilmu, seseorang mungkin dia beramal tapi dia jatuh ke lembah kesesatan. Dinukilkan bahawa Ahmad bin Abu Hawari melempar kitab-kitabnya ke lautan. Lepas tu lantas dia berkata, sebaik-baik penuntung adalah kalian, kitab-kitab ilmu. Namun tetap menyibukkan diri dengan penuntung setibanya di tempat tujuan adalah hal yang mustahil. Kitab ni dia kata ngaji kitab ni, baca kitab, tulis kitab ni nak uri siapa ke tujuan, iaitu Allah. Dah bila siapa dah tak perlu dah lah, dia kata tak payah pakai dah lah, depan laut lah. Itu komentar dia. Ahmad bin Abdul Hawari telah mencari hadis selama 30 tahun. Maknanya dia menuntut ilmu hadis. Kita dah habis apa 30 tahun, berapa tahun kita ngaji. Setelah sampai di tujuan, dia membawa seluruh kitabnya ke lautan, lantas dia tenggelamkan. Dia berseru, hai ilmu, ini kulakukan bukan untuk menghina atau merendahkan hakmu, akan tetapi aku dahulu mencarimu agar kamu menunjukkan aku kepada Rabbku. Setelah aku mendapat petunjuk melalui perantaramu, kini aku tidak memerlukanmu lagi. Lepo-lepo. Apa salahnya wakaf ke darul hikmah ke apa kan? Ni ada kat manfaat orang lain boleh baca kan? Itu ni semua dia buat atas dasar taqarrub, dia panggil. Tak, kalau dia buat atas dasar jahil, itu benda lain. Isu dia yang dikomentarkan oleh Imam Ibn Jauzi ni, dia buat ni atas dasar taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak, dengan cara tu dia buat. Macam benda-benda yang kita bincang lepas, dia pergi Mekah tanpa bawa bekal, atas dasar benda ni, bukan tak ada pitih, tak, atas dasar untuk mendekatkan diri. Ini cara-cara mendekatkan diri yang direka-reka, yang diada-ada dan yang bercanggah dengan syariat, kita kira. Bukan gitu cara mendekatkan diri. Dari Abu Nasr At-Tusi, dia bertutur, aku pernah mendengar sekelompok syekh di Rai, di Iran, nama tempat dia Rai, mengatakan bahawa Abu Abdullah Al-Mukri mewarisi 50,000 dinar dari ayahnya, dan ini belum terhitung barang serta bangunan, pusaka yang didapat lah. Dia melepas dan menginfakkan seluruh harta itu kepada orang-orang fakir. Baguslah maknanya dia infak. Aku menanyakan tindakan berderma itu kepada dirinya, Abu Abdullah Al-Mukri. Kemudian dia menjawab, aku sebenarnya telah berihram saat masih kecil.
Lalu aku pergi ke Mekah lagi seorang diri, saat tidak ada lagi harta yang dapat membuatku kembali pulang untuk mengambilnya. Dia kata, aku bersungguh-sungguh agar tidak banyak menulis ilmu. Ternyata mengumpulkan ilmu dan hadis itu adalah kesibukan yang tidak lebih berat bagi diriku daripada saat pergi ke Mekah. Itu pandangan dia tak? Dia kata dengan menulis ilmu ni, ngesibuk ni jadi berat. Jadi dia terpaksa meninggalkan amal. Ini talbis yang iblis beri ke dia. Menempuh perjalanan serta melepaskan kerajaanku, yakni menginfakkan seluruh hartanya. Aku berkata seperti yang disampaikan sebelumnya, bahawasanya ilmu adalah cahaya. Ini komentar Imam Ibn Jauzi. Ilmu ni adalah cahaya, dan iblis akan membuat manusia menilai baik memadamkan cahaya itu. Bagi dia tinggal ilmu, tinggal kitab ni, ini satu kebaikan. Sedangkan inilah jagung iblis untuk menjauhkan dia daripada ilmu. Lalu dia terlibat dengan kejahilan. Lalu dia beramal lah dengan kejahilan dia tu. Sehingga iblis benar-benar leluasa untuk menguasai manusia dalam kegelapan tanpa cahaya. Memang ni modal utama iblis. Apabila manusia ni tanpa ilmu. Maksud kita dengan ilmu wahyu lah. Dengan ilmu wahyu. Maka masa ni jadi modal besar untuk iblis memasang perangkap dia. Dan benda inilah yang diorang buat kepada sebahagian golongan-golongan sufi yang tak meninggalkan ilmu atas dasar mendekatkan diri kepada Allah. Dia disibukkan dengan zikir. Dia zikir 10,000 sehari, 30,000 sehari. Dia duduk surah lah. Dia duduk surah. Ada setepak tu yang kita tahu duduk atas loteng surah tu. Bukan atas surah, atas loteng surah. 40 hari dia tak keluar pada surah. Faham? Sebab apa Adakah atas dasar nafsu? Tak, atas dasar ilmu, atas dasar mendekatkan diri kepada Allah. Faham? Tujuan dia. Tapi dia jahil dengan ilmu, dia jauh dengan ilmu. Lalu dia ditipu lagu tu saja. Bayang 40 hari dia tak jejak tanah. Maknanya selama 40 hari tu dia tak semayang Jumaat. Dia tinggal Jumaat. Saya dulu ni isu hak Tok Wali pula. Tak apalah. Berapa lama mana tu waktu parah lagi. Dah lama mana dia tinggal Jumaat. Dengan alasan-alasan yang kalau orang kampung dengar, orang kampung kata mana sabar alasan dia. Contoh benda alasan hak kita pernah dengar. Apa dia tak pergi Jumaat? Kalau dia pergi pun dia balik, dia qada balik. Sebab dia kata kau tu isu lain pula ni. Isu tak cukup 40 orang yang tidak fasik dia kira. Maka tak wajib Jumaat. Siapa ajar mungkin ni? Tak cukup 40 orang yang tidak fasik. Maka bagi dia kalau pergi Jumaat pun tak sah. Dah buat apa pergi juga Pergi ni atas rasa untuk elok fitnah je. Dia pergi, dia balik, dia semayang zuhur pula di rumah. Ini kefahaman, kepercayaan dia. Dan orang akak benda ni. Orang tengok hebat dia ni. Tak pergi Jumaat. Orang boleh anggap benda tu satu kemuliaan ataupun satu stand dia sebagai wali. Dia tak pergi Jumaat. Masya Allah kita. Macam-macam lah. Noyak alasan ni bagi orang masyarakat awam rasional alasan dia. Sebab apa dia tak Jumaat? Sebab tak cukup 40 orang tak? Yang kita kata 40, angka 40 tu pun ulama mazhab khilaf dah. Tiba-tiba mu 40 mu tambah pula dengan fasik pula. Ini benda-benda yang kita sebab apa? Sebab pertama dia jahil dengan syariat, dia jahil dengan wahyu. Maka dia tinggal, dia langgar habis benda yang Nabi buat dan syariat yang ditinggalkan. Tak pernah kewajipan Jumaat ni tak pernah jatuh. Kecuali sebahagian golongan-golongan sufi yang menjatuhkan dengan alasan-alasan dia, dan juga sebahagian Syiah yang menganggap Jumaat tidak wajib sehinggalah turunnya Mahdi baru wajib Jumaat. Ahli sunnah tak, ahli sunnah Jumaat tetap berlaku. Tak, Jumaat tetap berlaku. Aku berkata seperti yang disampaikan sebelumnya, bahawasanya ilmu adalah cahaya,
Dan iblis akan membuat manusia menilai baik memadamkan cahaya itu. Beranggapan itu satu kebaikan, satu benda taqarrub ila Allah dengan memadamkan cahaya ini. Sehingga iblis benar-benar berleluasa untuk menguasai manusia dalam kegelapan tanpa cahaya. Dan tidak ada kegelapan seperti halnya kegelapan kebodohan. Kegelapan paling parut sekali, kegelapan kejahilan. Realiti kita di Malaysia, masyarakat kita ni, kenapa dia tak berminat dengan sunnah? Tak. Zikir-zikir sunnah, selawat-selawat sunnah, apa? Sebab jahil dengan sunnah. Tak. Dia beramal, tapi dalam kadang dia beramal tanpa dia tahu bagaimana amalan yang Nabi buat. Dia tak tahu. Dia beramal. Bukan sikit zikir. Hak yang bersungguh berzikir lah. Kita malah hafal ni, so kira lah dah. Orang hak yang bersungguh dia berzikir ni, dia berzikir banyak sungguh. Tapi bila cek tak ada satu pun Nabi ajar dia berzikir. Sedih malangnya kita kira dah. Sepatutnya dia dah duduk dengan maqam, dengan kedudukan yang sepatutnya dengan zikir yang dia buat. Tapi oleh kerana dia jahil dengan syariat, dia jahil dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi, maka itulah benda yang dia persembahkan kepada Tuhan lah. Ada kaitan lah hak tu isu. Tak sebahagiannya kita tengok dia ikhlas. Ada di kalangan sufi ni dia ikhlas berzikir. Dia tinggal sanggup. Ada kita jumpa di dekat daurah tafsir Maulana Hadi tu kan. Seorang sektorika. Dia tinggal anak bini, tinggal berhenti terus kerja, duduk tapa dan surah. Tak jauh cendor tu ha. Tapi dia kata dia patuh, dia taat sungguh. Tok Guru dia molek-molek ada pergi kebun dia duduk dalam surau. Ni, dah Tok Guru surau dalam surau, perhabis lu zikir ni. Banyak ni sekian, banyak sekian. Duduklah hamba Allah tu, tinggal anak bini. Tinggal kerja buat. Semata-mata untuk dia kata mendekatkan diri kepada Allah. Bila temu Maulana Hadi dia kata syukurnya tak sesat gitu dia kata. Itu saning. Dia pergi situ lah ni. Dia bekah tu. Dia pernah terlibat. Dan memang adalah 2-3 orang yang bekah-bekah pure tarikat ni, bila dengar tafsir Quran dengan Maulana Abdul Hadi ni, dia temu, dia jejak, dia tinggal tu. Dia taubat tu daripada tarikat-tarikat yang dia ikut. Ketika khawatir mereka terbiasa membaca kitab-kitab hingga memungkinkan mereka mengetahui tipu dayanya melalui dalil-dalil yang mereka baca itu, iblis mendorong mereka agar mengubur atau merosak kitab-kitab tersebut. Sebahagian sufi kalau ikut dalam teks Arab ni, dia tanah tu kitab. Dia tanah kitab. Macam orang main gitar, tobat daripada main gitar ke mana, nyebakar tu gitar, kamu nak sabar lah kita kira kan. Ni seolah macam dia bertaubat daripada ilmu. Dia pergi selang, dia pergi buang ke laut sebahagiannya, dan dia pergi tanam dalam bumi. Hingga memungkinkan mereka mengetahui tipu daya melalui dalil-dalil yang mereka baca itu. Iblis mendorong mereka agar mengubur atau merosak kitab-kitab tersebut dengan dilempar ke laut. Ini perbuatan buruk lagi terlarang, Imam Ibn Jauzi kata. Dan ia mencerminkan kebodohan pelakunya atas maksud dari penulisan ataupun penyusunan kitab. Penjelasannya sebagai berikut, bahawa asas dari segala ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ni kita sepakat. Puncak ataupun sumber utama ilmu kita ni adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu tak kala diketahui menjaga kedua asas itu sangatlah sulit. Maksud menjaga sini hafal lah. Tak, bukan semua orang boleh hafal Quran, dan bukan semua orang boleh hafal sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tak kala diketahui menjaga kedua asas itu sangat sulit, maka syariat pun memerintahkan agar menulis mushaf dan hadis. Ini dibincangkan kayak gini. Arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Dua wahyu ni, sama ada Quran ataupun sunnah. Quran jelas ada arahan Nabi, dah apabila turun saja wahyu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada, dia panggil lajnah penulis wahyu. Ada beberapa orang sahabat yang dilantik oleh Nabi sebagai penulis wahyu, antaranya Sayyidina Ali, antaranya Muawiyah, dan beberapa orang sahabat lain yang Nabi lantik khas untuk menulis. Turun sahaja wahyu,
Nabi sampaikan kepada para sahabat, lalu Nabi suruh sahabat ni tulis. Tak, ditulis di pelepah-pelepah rumah, ditulis di tulang belulang dan sebagainya. Untuk Al-Quran, tiap kali ayat Allah ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sekretarisnya, sekretaris wahyu, untuk menulis firman-Nya. Lalu mereka menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma, bebatuan, atau tulang-tulang binatang. Zaman Sayyidina Abu Bakar, bila Sayyidina Abu Bakar nak kumpulkan Quran ni, keluar warta suruh semua harta mereka hak ditulis. Ada sahabat mari sekotak tu, sebaku tu tulisan Al-Quran yang ada dengan dia. Bayang dah tulis di kayu, di pelepah, di apa, macam-macam. Dihimpunkan sekali. Ini berlaku, penulisan ni berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pengumpulan berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Baru setelah itu Al-Quran disatukan dalam mushaf oleh Abu Bakar demi menjaga keautentiknya. Selanjutnya, maknanya keaslian dia. Selanjutnya mushaf yang disatukan Abu Bakar disalin kembali oleh Uthman. Kita kalau baca ni ilmu ni dalam pengajian Islam, dia ada dalam kitab Ulumul Quran. Disebut sejarah pengumpulan Quran ni. Dan memang mereka awal Abu Bakar Siddiq tak terima sebenarnya, dengan alasan bahawa Nabi tak buat macam tu. Abu Bakar mereka awal bila dicadangkan. Cadangan ni berlaku selepas daripada perang murtad di di sepadang Yaman tu kan. Bila ramai di kalangan qurra hafal-hafal Quran ni mati dalam perang syahid, dalam peperangan tu, lalu dicadangkan kepada Abu Bakar supaya dibukukan. Mereka awal Abu Bakar tak setuju. Kata aku tak akan buat benda Nabi tak buat tu. Tak. Lepas dibincang barulah. Maknanya buat apa ni? Abu Bakar menjaga keaslian agama. Tak, segala benda Nabi tak buat dia tak akan buat. Tak, lepas dibincang barulah dipersetujui bahawa pengumpulan Quran ni bukan bentuk ibadah yang kita panggil ibadah utama. Tak, dia adalah maslahah untuk penerusan ibadah. Ibadahnya baca Quran ni. Pengumpulan ni ini maslahah ummah. Lalu barulah dipersetujui. Lalu dihimpunkan, disatukan. Tu pun disatukan dalam 7 bahasa. 7 bahasa zaman Abu Bakar ni. Mari zaman Sayyidina Uthman lah disatukan dalam satu bahasa. Dalam satu bahasa. Logat lah kita kira bahasa Arab belaka. Bahasa Hijaz, bahasa Yaman ada 7. Logat yang diraihkan oleh Quran. Mari zaman Sayyidina Uthman disatukan mushaf, bacaan yang sama sahaja, kemudian dicetak. Ada sahabat yang ditugaskan untuk tulis tangan. Kita bayang berapa naskah tak tahulah, tapi setiap satu negara dia atur satu naskah. Lalu negara tu pula ambil tanggungjawab untuk salin. Dia atur ke Yaman satu naskah, ke ke Syam satu naskah, ke Mesir satu naskah di zaman Sayyidina Uthman. Ini gerak kerja para sahabat dalam bab penulisan Al-Quran. Disatukan Abu Bakar, disalin kembali oleh Uthman bin Affan dan sejumlah sahabat. Upaya ini lagi-lagi bertujuan menjaga Al-Quran untuk memastikan tidak ada satu pun bahagian yang hilang darinya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Sedangkan untuk sunnah, di awal-awal perkembangan Islam, Nabi SAW membatasi kaum muslimin supaya menulis Al-Quran sahaja, supaya tidak tercampur. Dalam sabda baginda, la taktubu anni siwal Quran. Ini arahan pertama. Sebab tu dalam mereka awal untuk penulisan hadis ni, ulama berkhilaf. Sebab berdasar hadis ni Nabi larang. La taktubu anni siwal Quran. Nabi kata jangan tulis daripada aku melainkan Quran. Sebab ada sahabat yang menulis di pelepah, dia dengar Nabi baca ayat Quran, lepas Nabi baca ayat Quran, Nabi ada hadis Nabi, dia pun tulis sekali. Jadi takut senibu ni, maka Nabi kata jangan tulis daripada aku melainkan hanya Quran sahaja. Hadis jangan tulis. Ini mereka awal. Tapi hadis ni
dibincangkan dengan hadis yang lain. Ada seorang badui yang mari bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, lalu dia ni tak erti, tak boleh nak ngapa hadis. Dia pun minta izin Nabi supaya tulis kepada dia arahan-arahan Nabi, dan Nabi pun perintahkan sahabat supaya tulis. Jadi dua hadis ni dibincang, disatukan, baru difahami larangan tadi disebabkan tak boleh bercampur aduk antara Quran dengan sunnah. Dah selepas daripada dah dihimpunkan Quran dah satu dah, maka larangan ni terbatal. Tak, larangan ni kira mansuh. Tak. Sama sebagaimana Nabi larang beri nama beri kunyah seperti kunyah Nabi kan. Nabi kata sammu bi ismi wala tukannu bi kunyati. Dalam hadis Nabi kata berilah nama anak-anak kamu dengan nama aku, iaitu Muhammad ataupun Ahmad. Ini arham. Dan ini galakkan daripada Nabi supaya beri nama anak Muhammad ataupun Ahmad. Wala tukannu bi kunyati. Tapi jangan kamu beri kunyah. Kunyah ni benda kita panggil gelorang lah. Pak kita ni kurang sikit. Geng-geng sunnah pun tak beramal mana ni. Kalau di Indonesia tu geng-geng sunnah dia beramal sungguh. Dan memang tu sunnah, iaitu dinisbahkan dengan nama anak. Kita ada nama anak benda Abdullah, maka kita panggil kita ni Abu Abdullah. Macam Nabi benda kunyah Nabi Abul Qasim, ini kunyah Nabi, ini khas untuk Nabi. Zaman Nabi masih hidup dilarang, orang lain tak boleh pakai kunyah ni. Beri nama anak Muhammad tak apa, memang Nabi suruh beri nama anak Muhammad ataupun Ahmad. Tapi wala tukannu bi kunyati, jangan kamu beri kunyah dengan kunyah aku. Takut orang semibu, mana Abul Qasim? Tengok-tengok, mana ingat ke Nabi lah, maka dilarang. Tapi selepas Nabi wafat, para ulama berkhilaf, sebahagian besarnya mengharuskan. Kata oleh kerana Nabi dah tak ada dah, larangan ni tak terpakai dah, mansuh dah. Ini pandangan. Jadi dalam hadis ni Nabi kata la taktubu anni siwal Quran, jangan kalian menulis dariku selain Al-Quran. Tetapi setelah hadis semakin banyak dan beliau pun mengetahui minimanya hafalan para sahabat atas hadis ini, maka beliau mengizinkan mereka menulis hadis. Tadi hadis kepada Abil Kabsh, ke siapa nama sahabat tu, Nabi suruh tulis. Tolong tulis hadis ke dia. Maknanya ada arahan supaya ditulis hadis. Dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya dia mengeluhkan minimanya hafalan. Ini ke awal Abu Hurairah ni dak jenis dak boleh ngapal dak ingat agak. Tak cakap ngulang. Kepada beliau pun menanggapi, bentangkanlah kain di atasmu. Ni mukjizat Nabi lah. Dan jadi dia kata keistimewaan untuk Abu Hurairah. Nabi buat kepada Abu Hurairah. Kita tak tahulah apa ni kok Jimmy boleh buat kat gini kan tak. Mana dia bentang kain, lalu Nabi suruh dia punjuk kain tu. Punjuk, ikat sipu kain atas kepala dia ni. Lalu selepas pada tu Abu Hurairah tak lupa dah. Setiap hadis yang dia dengar daripada Nabi, dia ingat. Tak, bukan setakat daripada Nabi, malah dihimpunkan hadis-hadis daripada orang lain juga. Sebab Abu Hurairah, sebagaimana yang kita tahu, dia sempat dengan Nabi hanya beberapa tahun sahaja. Ikut riwayat yang lebih kurang 4 tahun sahaja dia sempat dengan Nabi. Tapi kalau kita baca hadis dia riwayat berapa hadis semua sekali? Lebih kurang 6,000 hadis. Tak? Hak riwayat dia, riwayat Abu Hurairah. 6,000 hadis ni bukan dalam masa 4 tahun. 6,000 hadis ni termasuk hadis-hadis sebelum hijrah. Tak, sebelum hijrah dia tak ada lagi. Macam mana? Ni dia dengar daripada ada orang lain. Tak, dia ambil daripada sahabat-sahabat yang lain. Tu pun dia ingat. Syiah mempertikaikan tentang riwayat Abu Hurairah. Dia kata macam mana Abu Hurairah lebih banyak pada Ali. Dia banding Ali. Sebab dah Sayyidina Ali jak kecek lagi duduk dengan Nabi. Tak, duduk dengan Nabi ni sebelum Nabi terima wahyu lagi. Tiba-tiba Abu Hurairah lebih banyak. Sayyidina Ali berapa hadis dia? Tak termasuk, tak tersenarai dalam 7 orang sahabat yang tak, riwayat lebih pada 1,000 hadis. Sayyidina Ali tak ada dalam senarai tu. Kena ingat, pertama Abu Hurairah, kita kata dia satu, dia dapat doa Nabi ni. Tak? Lalu dia hafal semua hadis, dia ingat semua hadis. Satu. Kedua, dia tak macam orang lain.
Orang lain walaupun duduk dengan Nabi, tak awal dengan Nabi, tapi tak duduk sepenuhnya dengan Nabi. Baik Abu Bakar, baik Umar, ni kita kira sahabat kau ni Abu Bakar. Adakah Abu Bakar sentiasa melazimi Nabi? Tak. Dia ada anak bini, 2 bini. Jadi kadang-kadang ada time semayang, time kuliah, adalah. Berbeza dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tinggal tu kampung, duduk di Masjid Nabawi. Patang Nabi tu pergi khumus lalu, pergi jembah lalu, tak? Ikut punggung Nabi sama pergi mana pun. Maka setiap Nabi bercakap, dia dengar. Omar lagi Omar selang sari ngaji. Sana Omar dia selang sari dengan orang kampung dia ngaji dengan Nabi. Sari dia pergi ngaji, sari dia pergi kebun. Ni Sayyidina Omar. Dan begitulah sahabat-sahabat yang lain yang ada keluarga, yang ada komitmen lain, maka dia tidak seharian bersama dengan Nabi. Berbeza dengan Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang bersama dengan dia memang sentiasa melazimi Nabi. Maka tak pelik kita kata kalau dia meriwayat hadis yang banyak. Bagi puak Syiah, dia kata Abu Hurairah ni pereka hadis, tak pemalsu hadis. Oleh kerana tu dia banyak riwayat hadis dia kata. Maka Abu Hurairah membentangkan kain atasnya, lalu beliau menyampaikan hadis kepadanya. Kemudian beliau menyuruhnya, rangkullah kain tersebut. Abu Hurairah menegaskan, sejak itu aku tidak pernah melupakan satu hadis pun yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku. Itu kemuliaan yang Allah beri kepada Abu Hurairah. Abdullah bin Umar meriwayatkan sabda baginda Nabi, qayyidul ilma, Nabi kata. Cuma hadis ni ada sebahagian kata dan tengok 305 hadis hasan kerana mereka syahid. Asalnya hadis ni dhaif. Sebahagian kata dia kata-kata Ibnu Umar. Hak yang lebih kuatnya katanya Ibnu Umar, kata-kata Ibnu Umar. Ibnu Umar bertanya, wahai Rasulullah, apa pengikatnya? Baginda menjawab, al-kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Tapi mafhum dia, walaupun kita kata hadis tu dibincangkan, tapi mafhum dia sahih. Tak? Memang ilmu ni kita boleh ikat dengan ditulis. Bawa kita dengar malam ni gang-gang dengar. Dah ya banyak time makan kat gig. Nak sebut balik dah ingat dah, tapi benda yang kita tulis kita boleh ikat. Kita boleh rujuk balik. Jadi ini antara cara Imam Ibn Jauzi hujah balik golongan sufi yang membuang tulisan-tulisan hadis, apa-apa yang telah dihimpunkan dari ilmu dia. Penulis berkata, ketahuilah bahawa para sahabat menulis kata-kata, tingkah laku serta perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat kita pun dikumpulkan dari riwayat sahabat ini dan sahabat itu dengan cara penulisan. Dengan cara penulisan. Nabi Muhammad SAW sabda, balighu anni. Nabi kata, sampaikan dariku. Dan dalam hadis lain Nabi kata, nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'aha. Semoga Allah membuat berseri-seri wajah orang yang mendengar perkataanku. Ini antara hadis motivasi untuk kita ngapa hadis. Sebahagian orang dia kata, di kalangan orang-orang ngaji agama pun dia tak berminat ngapa hadis. Sebab dia kata ngapa Quran lebih utama. Ya, kita kata memang ngapa Quran menjadi keutamaan kita. Tapi dalam masa yang sama hadis kita tak tinggal kau. Ini antara motivasi untuk kita ngapa hadis. Nadarallahu mra'an sami'a maqalati. Nabi kata semoga Allah membuat berseri-seri wajah orang yang mendengar perkataanku. Ini hadis Nabi. Lantas memahaminya. Fawa'aha ni bukan setakat memahami, tapi menghafal dia, menjaga dia. Kemudian menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Macam mana kita nak dengar hadis Nabi, lepas tu kita nak sapa sebagaimana Nabi sebut? Melainkan dengan kita hafal matang dia, tak? Kalau tidak, kita akan jadi kita panggil riwayat bil makna. Riwayat bil makna ni bukan kita, bukan kat kita lah. Riwayat bil makna ni diharuskan kepada orang yang alim dalam bidang hadis. Tak apalah. Kita ni tu riwayat bil makna tu mafhumnya.
Tak? Takut mafhum tu, takut ada tokok tabuh. Contoh macam dulu kecoh isu Nabi makan roti jala. Mari mana? Ada kata mafhum. Tak kena. Kita kata tak ikut spek kaedah. Riwayat bil makna ni dibenarkan oleh para ulama, tapi ada kaedah dia, ada syarat dia. Sebagaimana Imam Bukhari ada hadis-hadis yang diriwayat bil makna. Tak? Boleh dengan syarat. Tapi yang siapa benda kara benda lain tu, bukan cari mana roti jala dengan dengan cicak gula. Dia nisbah ke Nabi. Bang, bila kita pergi ngajar lagu tu, orang akan faham, oh roti jala ni Nabi makan. Tak? Maka jadi salah lah. Tak? Sedangkan tak jadi makanan sunnah. Jadi dinisbahkan kepada Nabi roti jala. Tak boleh lah. Tak? Walaupun dia kata saya riwayat bil makna, salah, tak kena kaedah, kita kata tak kena kaedah. Maka kita tak boleh menyampaikan sebagaimana yang kita dengar, melainkan kita hafal matang dia. Tak? Melainkan kita hafal matang dia. Adakah semua orang boleh ngapal? Tak semua orang boleh ngapal. Maka cara yang paling selamat adalah bil kitabah, dengan penulisan. Tak? Dengan penulisan. Ini cara Imam Ibn Jauzi berhujah. Tapi memang ulama-ulama dulu kita tak dah tengok lah. Imam Bukhari kita tak dah tengok gambar dia. Hak kita sempat zaman kita ni Albani rahimahullah ta'ala aja tengok dok gambar dia, dok rupa dia lagu mana. Memang para ulama kita kata memang nadarallah, Allah beri cahaya. Tak? Allah beri cahaya. Bukan taksub ni Kalau kata akad jet gitu semua. Tak, memang itu realiti. Kita tak sempat temu depan mata. Tak ada. Tapi Syekh Arnaud ada dia dua beradik. Dia dua beradik. Tapi dengan dia dua beradik Arnaud. Anda baca dia nama yang sama. Dia bukan beradik. Tak, setakat anak masa ngaji-ngaji tu kata dia dua beradik, wallahualam. Tak tahu sembang-sembang gitu dengan member-member dia kata dia dua beradik. Tu dan memang kita boleh tengok. Kalau di Amang dulu pernah ada mari Malaysia zaman lepas perang tu, Syekh Khamisi apa dah. Tu orang yang berkhidmat kepada hadis. Begitu juga ulama-ulama India yang memang dia kerja dia tekun dengan hadis dia. Dia baca Bukhari tu berapa kali khatam tak tahu lah. Ini orang-orang yang betul-betul berkhidmat dengan hadis. Moga-moga Allah masukkan dia dalam golongan ni. Nadarallahu mura'an. Allah beri cahaya pada wajah dia, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab hadis ni sebut secara umum, nadarallahu mura'an. Allah beri cahaya, berserikan wajah dia. Menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang didengar hampir tidak boleh dilakukan kecuali dengan membaca dari tulisan. Hari ni kita berapa putih hadis kita ngapa? Hadis 40 pun dah habis-habis ngapa? Macam mana kita nak menyampaikan? Innamal a'malu binniyat tu pun dah habis situ je hak sahih je riwayat. Pas depan ni jangan dah. Maka dia kata hampir tidak boleh dilakukan kecuali dengan membaca tulisan. Tak, kita mari kita arba'in hari kita boleh baca sebagaimana yang sahabat dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab menyampaikannya melalui hafalan terkadang lupa. Kalau kita ngaji dalam ilmu jarah wa ta'dil, memang jeng dengar. Ada sebahagian ulama-ulama hadis ni, dia sahih, riwayat dia sahih hanya masa muda je. Masa tua dhaif terus riwayat dia. Ada sebab apa? Sebab kegagalan mengingat. Walaupun dia ulama hadis yang memang thiqah. Ulama thiqah dia. Ada di kalangan mereka kalau kita baca kelolo, dia ni memang sahih, thiqah. Dia punya riwayat hadis. Tapi bila rumah dia terbakar, tak thiqah tu dah. Orang nak terima dah hadis dia. Dhaif habis dah. Semua penulisan ni semua terbakar habis. Maka riwayat dia lepas pada tu jeng. Kenapa? Apa setara tu? Maka menunjukkan betapa pentingnya nak menyampaikan hadis sebagaimana yang disebut ni, kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengar daripada Nabi. Maka cara yang paling selamat adalah bil kitabah, dengan penulisan. Sebab menyampaikannya melalui hafalan terkadang lupa. Kita dulu antara kita awal kita sedang ngaji hadis ni, kitab Mishkat Masabih.
Kitab Mishkat Masabih ni dia sistem di India Pakistan. Sebelum nak masuk kitab sunang Bukhari Muslim apa, dia ngaji kitab tu dulu. Dia panggil pembuka kepada kitab-kitab sunang. Sebab dalam kitab Mishkat Masabih ni dia himpunkan semua hadis dan sunah sittah. Mengikut dia buat susunan. Mula-mula hadis-hadis yang sahih, lepas tu hadis hasan, lepas tu hadis dhaif belakang. Tak. Tapi riwayat-riwayat dalam Mishkat Masabih ni ditulis berdasarkan ingatan. Jadi kadang-kadang matang dia tu ada sedikit bertukar sedikit benda lah. Sedikit tukar benda. Kita ada zikir-zikir yang kita hafal daripada tu. Jadi kadang-kadang bila cek dengan hadis-hadis yang sumber utama ni, jadi lari zikir. Lari. Ini. Bahasa Arab. Terjemah dia saya ada. Dia 4 jilid tak silap. Dia merangkul macam tu. Tapi dia susun gitu. Dia buat setiap bab tu, contoh bab solat. Dia wari sebahagian. Bab pertama hadis dia hadis yang sahih saja. Mari bab kedua hadis yang dibincangkan, hadis hasan gitu. Yang ketiga tu hadis dhaif yang wari. Ketika Ahmad bin Hanbal sedang menyampaikan hadis, seseorang meminta kepadanya imla. Mana tulislah hadis itu untuk kami dari hafalanmu. Tengok komentar Imam Ahmad ni, ulama besar hadis berapa ribu hadis dia ni ya. Ahmad menjawab, tidak dari hafalanku, melainkan dari kitab bacaanku. Mana dia setara tu pun lah, dia tidak orang kata confident dengan hafalan dia. Rujuk pada tulisan aku, bukan ambil daripada hafalan aku. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad tak ada orang boleh tandingi dia lagi lah dalam bab pengumpulan hadis. Musnad Ahmad ni terbesar sekali. Sampai hari ni tak ada lagi orang boleh syarah. Matang dia saja kat 50 jilid. 50 jilid. Matang dia saja. Jadi siapa agak-agak tu? Tak ada lagi orang syarah. Ya, dia sorry nak cuma hilang Hak lain ada, hak siapa kita ini. Cuma hak siapa kita ini ada penambahan daripada anak dia. Dan bila cek-cek ada yang hadis maudhu' ada kot, tak silap ya, tak ingat lah. Orang nisbahkan benda tu anak dia kot. Sebab Imam Ahmad ni memang antara yang syadid lah dalam bab menilai hadis. Tengok bila orang nak tulis hadis dia siapa dia riwayat ni, dia kata jangan ambil dari hafalan aku, ambil daripada tulisan aku. Ali Ibn Madini berkata, Sayyid tuanku iaitu Ahmad bin Hanbal memerintahkanku agar menyampaikan hadis hanya melalui kitab, membacakannya dari tulisan. Jangan atau hak mana mengapa je. Kita kata bab ngapa ni sekiranya orang yang mutqin hafalan dia silakan. Tapi orang yang tidak mutqin lebih selamat dia baca daripada penulisan. Itu lebih selamat. Para sahabat Rasul telah meriwayatkan sunnah, lantas sunnah itu diterima para tabi'in. Kemudian para ahli hadis menempuh perjalanan jauh ke belahan timur maupun barat bumi ini untuk mendengar kata-kata hadis dari sana sini, mengesahkan yang sahih, mendhaifkan yang tidak sahih, mengkritik serta merekomendasikan perawi-perawi hadis. Allah, kalau masuk dalam bidang ilmu hadis ni, tak nyelang dalam ilmu tu, kita kira parok pada ilmu tasawuf lagi ni. Sebab memang banyak. Dalam bab nak ngaji rijal hadis saja nak kenal. Orang ni gua ni jarah ta'dil. Jarah ta'dil ni mana kita nak condemn dia. Benda masalah dia. Tak hafalan dia, ingatan dia. Siapa setara tu dia bincang sepanjang lebar. Kita mula-mula pergi siapa Yaman. Sebelum pergi Yaman ni memang excited nak ngaji hadis kan. Nak ngaji hadis. Siapa Yaman pergi cari lalu. Siapa-siapa dengar ngaji hadis tak serupa ngaji kampung. Dan kita ngaji kampung, ngaji dulu kita ngaji Maulana Syahadi yang. Kaedah kita ngaji kampung kita ni, kita ngaji, kita baca syarah, kita nak faham matang hadis kan. Contoh macam hadis ni, naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'aha. Kita nak faham dia Nabi sebut ni.
Hak tu je kita bincang. Tapi bila pergi ke pusat markah-markah hadis ni, dah bincang benda tu. Dia bincang hadatsana Ibnul Madini. Mana Ibnul Madini? Siapa tok guru dia? Siapa nak murid dia? Berapa hadis dia dengar? Kita kata dengar hak ni kata. Rupanya tu satu ilmu. Tak. Dia bincang perawi dulu. Siapa kat matang ni sahih dah. Baik. Dah bila nak faham hadis kita kata. Ngaji Bukhari gitu lah, ngaji Bukhari. Syarah habis sanad hadis dia, rijal hadis dia. Dak perawi-perawi dia ni. Dia bagi komentar belaka perawi. Kata tu ulama-ulama hadis yang berkecimpung dalam ilmu hadis. Memang dia dalam kepala dia belaka dah. Dia ni gini. Dia syarah. Syarah hadis ni bila ngaji dalam bab fiqh. Bab fiqh, bab ni baru dia syarah. Dalam ilmu hadis, dalam pengajian hadis benar, kurang sangat dia syarah dalam bab fiqhul hadis. Dia lebih tumpu kepada sanad, kepada matang dia. Matang ni lagu mana? Sebab itulah dia temu benda hak kita dah temu. Hak dalang-dalang ni. Tak. Kita atas dasar kita orang awam, atas dasar ilmu hadis ni kita standard level orang awam. Baik je cakap, baik je dengar, level orang awam. Kita tak tahu menilai kedudukan hadis tu. Melainkan orang yang pakar dalam bidang dia. Tak. Kita biasa buat contoh hadis dalam Arba'in Nawawi. Imam Nawawi ni ketika ulama hadis besar. Dia ulama mazhab, ulama fiqh dan ulama hadis. Tu pun belang-belang gitu pun tersyasyu kita kata. Tak, hadis ke berapa? Hadis yang keempat. Hadis hadatsana Sadiqul Masduq. Tak, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Bawah tu Imam Nawawi tulis rawahu Bukhari wa Muslim. Dan boleh katakan semua ulama ambil situ belakang hadis ni. Tak, sehingga dijadikan hukum fiqh daripada hadis ni. Mana hukum fiqh dia? Bab menggugurkan anak. Bila haram gugurkan anak kandungan ni? Bila dalam mana-mana mazhab termasuk mazhab Syafi'i. Bila haram? Selepas 120 hari kandungan. Selepas 120 hari. Mari mana? Mari hadis daripada Arba'in Nawawi. Sebab dalam hadis tu kata dihimpunkan kejadian janin di dalam perut ibu ni selama 40 hari sebagai nutfah. Kemudian 40 hari sebagai mudghah. Nutfah ni kita kata air mani tak? Mudghah ni segumpal lagi. Tak? Kemudian 40 hari pula nutfah, mudghah, fakasawna al-idhama al-lahma. Ada hadis kita boleh rujuk dalam hadis tu lah. Mana 40 hari barulah ditiupkan roh. Jadi 120 hari. Bila pengkaji hadis ni cek balik hadis yang Imam Nawawi naqal tu, betul teks dia ada dalam Bukhari, betul teks dia ada dalam Muslim, tapi tanpa penambahan nutfah. Hak nutfah tu dhaif. Faham? Hak sahihnya tanpa nutfah. Bila tanpa nutfah ni difahami selama 40 hari kejadian tu berlaku. Nutfah dalam 40 hari itulah, mudghah dalam 40 hari itulah, bukan 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari. Jadi siapa jadi hukum fiqh? Semua tak berpandangan haramnya menggugurkan bayi dalam kandungan ni selepas pada 120 hari kandungan. Sebab fahamnya selepas pada itulah barunya roh ditiup. Bila roh ada ni tak boleh tak. Masa sebelum tiupan roh, okey, diharuskan boleh kalau sekira berkeperluan untuk gugurkan kandungan. Tapi hak sahihnya berdasarkan hadis hak sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan juga hadis yang lain selagi digabungkan dua hadis ni, tak, selepas pada 40 hari Allah dah tiup dalam roh kepada janin dalam kandungan ibu ni. Tu ulama bisa dah tu nakal kadang-kadang tersyasyu juga sebab dia menerima riwayat, dia ambil Bukhari, dia ambil ini dah. Rupanya riwayat tambahan nutfah ni dalam kitab lain kita ada suhu. Kita tu. Tak, kita hadis juga. Tapi riwayat dia dhaif. Ini kita kalau orang hok minat memang dia dengar tu nail value lah.
Kita benda bahasa bincang benda ni, kita nak faham hadis je lah. Kita tak percaya dah apa semua tu lah. Dan kadang-kadang orang tak mikir pun hadis sahih ke, Allah asal hadis kan tak. Dok kalau ulama nak nipu main buah tu jangan dia. Ada seorang minta maaf sebut dah geng tabligh di Yaman dulu. Bila dah set tabligh kan, dia bayang dia apa, dia baca hadis. Jadi anak-anak murid Syekh Mukbir ni dengar hadis sahih, hadis dhaif ya Syekh. Dia sebut, dia tengah bayang dia hadis dhaif. Benda dia kata sayuqawi Allah, dia kata kan. Moga-moga Allah kuatkan hadis ni. Dah hadis dhaif dah. Macam mana pun suruh kuatkan hadis ni tau. Apa sebab bukan bidang dia. Maka dia ngajar, dia sebut. Itu sesenang kita kata tak, mengkritik serta merekomendasikan perawi-perawi hadis, menjelaskan sunnahnya dan menyusun kitab-kitab hadis. Ni khidmat para ulama dulu. Lalu ada orang yang melenyapkan semua itu sehingga seluruh keletihan terbuang percuma. Allah. Dan tidak mengetahui hukum Allah dalam sesuatu kejadian menjadi konsekuensi tak? Maka tidak ada perlakuan semena-mena terhadap syariat seperti halnya perlakuan ini. Ini satu tindakan yang cukup karut tak? Tulisan-tulisan hadis yang dihimpunkan tiba-tiba dilepar ke laut ataupun dilenyak dalam bumi. Ini satu tindakan yang tak sepatutnya. Apakah syariat umat-umat sebelum kita memiliki sanad yang terhubung hingga Nabi mereka? Tak ada ni. Ni termasuk dalam keistimewaan umat ini. Sehingga ulama-ulama kita sebut al-isnadu minad din. Ini bukan hadis. Ini kata-kata Ibn Sirin dan juga ataupun Abdullah bin Mubarak yang dinaqalkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah dia. Al-isnadu minad din, dia kata. Sanad ilmu hadis ni dia sebahagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa sanad ni, maka orang akan berkata apa yang dia nak kata. Dia sandar, dia nisbah ke Nabi tak. Nabi makan roti jala, Nabi pakai capar, Nabi dinisbah sahaja. Tanpa isnad ni, tanpa sanad. Dengan sanad ni lah pengikat kita, penentu pada kita riwayat ni sahih ataupun tidak. Betul ke Nabi tak? Buat ke tidak? Ini satu keistimewaan kita. Sebab tu Imam Ibn Jauzi kata, umat-umat terdahulu tak ada sanad. Kita tanya Yahudi, tak, dia kata ni Nabi Musa kata, siapa ayat kamu? Tanpa sanad. Baik kitab Taurah dia, baik ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi Musa baik ataupun Nabi Isa, tanpa sanad, tanpa benda. Injil yang ada pada mereka ni tak, 4 uti Injil tu pun sanad terputus. Siapa dia panggil apa? Yohana tu. Injil Mata, Injil kan? Siapa dia tu pun tak tahu kan. Kalau majhul ni. Kalau kita riwayat dhaif lah bila majhul ni kan. Sanad adalah salah satu keistimewaan umat ini. Ini kita kena akui. Diriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Hanbal bahawa meski telah berkelana ke belahan timur dan barat bumi untuk mencari hadis, ketika dia bertanya kepada puteranya, apa yang kamu tulis dari si fulan? Ini Imam Ahmad. Puteranya menyampaikan kepadanya bahawa Rasulullah pergi untuk melaksanakan salat Id pada hari Id melalui satu jalan dan kembali ke rumah melalui jalan yang lain. Kita biasa dengar hadis ni, tapi Imam Ahmad ni kali pertama dia dengar daripada anak dia. Sedangkan dia ni pengumpul hadis dah ni. Tengok dia kata, mendengar jawapan tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Inna lillah, ada satu sunnah Rasul yang belum sampai kepada aku. Dalam keadaan dia menghimpun hadis dah ni. Jadi kita jangan pelik bila ada bahagian ulama yang mengingkari satu-satu sunnah yang kita dengar, pelik ingkar sunnah ni. Contoh ni sunnah ketika raya pergi jalan lain, balik jalan lain. Imam Ahmad dengar daripada anak dia riwayat hadis ni, baru dia tahu dah ini sunnah rupanya. Kalau kita ada situ, ambuhmu. Kamu Imam Ahmad kan? Kita boleh bayang. Hadis ni Imam Ahmad dapat daripada anak dia, sanad dia. Sanad dari anak dia. Dia kata rupa-rupanya ada sunnah yang aku tak tahu bila raya. Kita boleh bayang ada imam besar yang menentang, yang kata tak sunnah puasa
nak pun senang. Bukan cara-cara ulama. Ulama masa anak tak ingat siapa. Imam Malik siapa? Wallahualam ingat. Tak. Dia kata bukan sunnah dia kata. Kalau kita ada mana kita tu? Amboh pun tak temu hadis. Ini dia panggil proses dalam mencari mencari hadis ni. Kita ni syukur besarlah nak hadis Google je lah ni dulu lama habis teh. Okey, Imam Ahmad saja masih berkata seperti itu meski dia telah menulis serta mengumpulkan begitu banyak hadis. Tak ada dah orang boleh lawan hadis dia. Tak. Zaman tu lah tak ada dah orang boleh lawan sebanyak itu pengumpulan hadis yang dia buat. Kitab besar zaman kita ni siapa? Said Hawa dia ada tulis asas fi tafsir dengan asas fi sunnah. Asas fi tafsir besar, dihimpunkan semua kitab tafsir dia tak sekaligus. Begitu juga asas fi sunnah. Apa ni dihimpunkan kitab-kitab besar tu dia tak sekaligus. Berapa jilid tak tahu. Setara Imam Ahmad pun ada benda yang tertinggal, dia kata tak. Imam Ahmad saja masih berkata seperti itu meski dia telah menulis serta mengumpulkan begitu banyak hadis. Lantas bagaimanakah dengan seorang yang tidak menulis hadis? Bagaimana pula dengan seorang yang telah menulis hadis namun kemudian dia menghapuskan tulisannya? Tak kegong dia. Apabila kitab-kitab hadis dihilangkan atau dikuburkan, menurutmu apa yang dapat dijadikan pedoman tak kala hendak memberi fatwa dan merespons berbagai peristiwa? Kitab tulis dah 30 tahun dia himpunkan hadis. Tiba-tiba dia berasa benda ni memenatkan, menyusahkan amal dia. Dia pergi tanang, dia pergi buang ke laut. Macam mana dia nak rujuk kembali? Apakah harus merujuk si fulan yang zuhud? Okey, dia zuhud, tanya dia. Tanpa ilmu hadis. Boleh tak? Atau si fulan yang sufi itu? Atau jangan-jangan justru mengandalkan lintasan-lintasan fikiran semata? Ni kemuncak dia di situ lah. Dah bila dah tak ada dah hadis, dah dibuang kitab-kitab hadis, maka dah hadatsani Rabbi an nafsi. Beres lalu dah. Dah main bisikan hati dah. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah mendapat petunjuk darinya. Ni doa dan kita mohon perlindungan dari sesat ni, barang bahaya. Dah. Sebelum nak pergi ke sesat dia jahil dulu. Dia jahil, lepas tu dia pergi ke kesesatan. Wala'iyadzubillah. Sampai situ kita yang boleh kita bincang malam ni. Macam Fadil Amal tak reti. Itu mari rasa pelik. Boleh tak? Sebab matang yang dia bahasa mengajuk matang tu tak baca lah. Baca ruang yang Terjemah ni peliknya. Dia Maulana Zakaria ni pun dia adalah ulama hadis sebenarnya. Dia ahli hadis. Dia salah seorang ulama hadis India, Maulana Zakaria. Bukan calang-calang orang. Tetapi dalam kitab tu dibincanglah ada. Bukan semua, sebahagian sahaja. Learning kitab Fadailul Amal hak terkini, ada cetakan terbaru, dia ada nota kaki. Dia ada respon terhadap hadis tu. Mana-mana orang yang berminat nak buka kitab tu, kita show kan baca tu pula. Mana hadis-hadis yang masalah. Tak. Anda tak tahu ada dibincangkan beberapa hadis yang bermasalah dan kita tinggal hak tu jelah. Tak semesti kita buang terus. Tak. Yang tu kalau Fadailul Amal lah. Sama juga kitab Ihya Ulumuddin. Adakah tak boleh ambil manfaat langsung daripada ni? Tak, kita kata banyak manfaat yang kita boleh ambil. Cuma tapis benda yang patut tapis. Dan benda ni para ulama kita buat kerja dah. Dia tapis dah. Tak. Termasuk Imam Ibn Jauzi ni. Dia ada kitab Minhajul Qasidin. Tak. Minhajul Qasidin ni juga adalah tapisan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tu kaedah kita lah dengan ilmu. Jangan kita oleh kerana kita tak setuju, kita buang tu, suka bakar tu kita fadail. Tak, dia ada manfaat dia. Kita baca lah. Boleh. Fadilah
tadi dia kata dia kumpul masuk dalam hadis lokal tu sebab dia Fadail. Ya. kita Kita- dia bukan hadis lokal, hadis palsu. Dia bab hadis dhaif, bab boleh beramal dengan hadis dhaif ni, bagi orang awam kita kata biar dulu. Tak perlu benda tu. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu gua ni cara dia. Betul sebahagian ulama mengharuskan beramal dengan hadis-hadis dhaif dalam bab fadailul amal. Tak, dalam bab kelebihan beramal. Kena faham molek benda maksud. Sebahagian orang dia bermudahkan boleh kan beramal. Benda maksud fadailul amal, maknanya kelebihan amal tu ada dah. Contoh sembahyang malam, tahajud. Ada tak dalam hadis sahih? Ya ada, tapi kelebihan dia dalam hadis dhaif. Boleh kita ambil hadis dhaif ni untuk menguatkan, untuk tasjid orang, oh bangun qiyamul sebab bidadari tunggu, contoh. Tak ada hadis tu kita buat contoh tak. Hadis dhaif kata lagu tu tak. Siapa-siapa bangun tengah malam bidadari cokoh tunggu dia, contoh. Tak, untuk tasjid orang. Amalan ni ada dah. Tak ada masalah lah. Tapi bila orang tak faham, dia ranyah habis semua amalan-amalan hak dhaif pun dia kira boleh beramal sebab hadis dhaif boleh beramal, dia kata. Ini menjadi satu masalah. Jadi yang lebih selamat kita sebagai orang awam ni beramal berdasarkan hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Itu cara yang lebih selamat. Jadi kita lebih cadang kalau orang nak baca kitab, dia bawa sebagai nak jadikan teks bacaan dia lepas mayang, maka kita showkan lebih baiklah baca Riyadhus Salihin. Tak, baca Azkar Nawawi itu lebih baik, lebih selamat. Bukan kita pelekehkan fadailul amal sebab itu perlu pada penjelasan. Tak, perlu pada penjelasan. Dia rasa dia orang asli cerita pasal tu. Pasal fadailul amal. Tak fadailul amal. Ada sekarang ni geng-geng sahabat kita dari jemaah tabligh ni pun ada yang aling-aling sekarang ni. Aling hadis benda yang dah ada habis daurah hadis. Dia orang ni berkhidmat lah, dia cuba tu balik, check balik Wallahualam, ada benda lain. Kita pakar-pakar doa siapa? Dr. Azmi okay. Buat umrah, doakan selamat perjalanan di balik dapat umrah. Sahabat kita pun bila ni? Jumaat ni dah, masya-Allah, pakar-pakar doa lah. Yang Dr. Azmi ni insaf lah. Dia ingat insaf Dr. Azmi kan? Berapa hari? Dia tak insaf lah kemudian. Dia tak insaf geng. Tak, Ustaz selamatlah. Doa semoga dapat umrah yang makbulah insya-Allah. Okay, sekadar tu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.